A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita alhamdulillah dapat sama-sama lagi dalam sesi majlis ilmu tafsir ringkas Al-Quran, ataupun kita katakan Al-Quran Time, insya-Allah. Pada pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 423, insya-Allah. 423 daripada ayat 36 sehingga ayat 43 surah Al-Ahzab, insya-Allah. Muka surat 423. Insya-Allah kali ini kita akan bersama-sama membaca beberapa ayat lagi daripada surah Al-Ahzab. Jadi kita telah tamat bercerita tentang apakah yang berlaku, apakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang berlaku semasa peperangan Ahzab. Kita telah selesai semua perkara-perkara tersebut, dan kita pada pagi ini akan bersama-sama melihat pula beberapa panduan, guide daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sikap orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah taala telah menceritakan beberapa perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengajaran, untuk menjadi hukuman, untuk menjadi guideline kepada semua orang yang beriman, bermula daripada zaman tersebut sehinggalah kepada akhir zaman. As long as mereka ni adalah orang yang beriman, jadi mereka mestilah sepatutnya memahami apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dalam ayat-ayat yang diceritakan pada kali ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama pada muka surat 423, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah baca tadi ayat daripada ayat 36 daripada surah Al-Ahzab. Jadi ayat tersebut sebenarnya adalah menjadi satu panduan, satu guide kepada kita semua sebagai orang yang beriman. Apakah sepatutnya sikap kita terhadap semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menetapkan kepada kita, menetapkan hukum, menetapkan guideline, menetapkan panduan, menetapkan macam-macam perkara dalam Al-Quran ni. Bila kita baca Quran seperti kita baca pada pagi ni, maka kita akan dapat baca, kita akan dapat rasai bagaimana Allah Ta'ala ni menganjurkan kita buat macam ni, jangan buat macam ni, patut buat macam ni, sayugia buat macam ni, eloknya buat macam ni, elok jangan buat macam ni, dan sebagainya. Jadi sepatutnya kita sebagai orang yang beriman, kita akan patuh kan, ataupun kita akan mengambil panduan Allah Ta'ala tu. Kita teringin-ingin nak dengar kan, apakah yang Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita, nak ceritakan kepada kita kan, supaya kita ni akan terguide kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita ini dalam hidup kita ni terguided oleh satu benda yang lain, oleh akal kita ke, oleh masyarakat ke, oleh perbuatan orang ramai kan, oleh tok nenek ke, dan sebagainya kan. Jadi benda-benda itu semua adalah sebenarnya tidak betul. Kalaulah apa yang dianjurkan, yang diajar, yang diceritakan oleh orang ramai dan sebagainya itu, oleh medsos ke, oleh media sosial kan, kita kan, semua itu adalah bertentangan dengan Allah dan bertentangan dengan Rasul. Walaupun masyarakat buat semua sekali benda tu pun, tapi kita sepatutnya tak boleh buat. Walaupun masyarakat ni katakan tak buat, tapi kita mesti buat jika sekiranya dia ni adalah apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca pada ayat 36 pada pagi ini ialah Allah Taala menyebutkan tentang satu peristiwa, iaitu secara umum Allah Ta'ala berkata di sini ialah tidak sepatutnya bagi seorang mukmin lelaki dan juga seorang mukmin perempuan, iaitu apa? Apabila qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah Ta'ala telah menetapkan satu benda, Allah telah menghukumkan satu perkara, Allah telah memberi perintah satu perkara, dan juga apa yang disebutkan oleh Rasul, maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan satu perkara, qadallahu wa rasuluhu amran, Allah dan Rasul menetapkan sesuatu perkara, an yakuna lahumul khiyarah. Khiyarah ni artinya ialah pilihan. Kalau dalam bahasa Arabnya dia kata ikhtiyar,
Tapi kalau sebut ikhtiar ni dalam bahasa Melayu makna dia lain-lain kan. Maknanya ikhtiar tu berikhtiar kan, berusaha berikhtiar. Jadi ikhtiar dalam bahasa Arab artinya ialah pilihan. Jadi maknanya ada choice kan, tak ada option. Jadi Allah Ta'ala bila sebutkan satu perkara, Nabi SAW bila tetapkan satu perkara, maka sepatutnya bagi orang beriman dia tidak ada pilihan lagi, sepatutnya dia kena mengikut. Jadi peristiwa ini, ayat ini dikatakan sebab nuzulnya ialah berlaku, ada dua sebab nuzul berkenaan dengan ayat ini, iaitu yang pertamanya kisah yang berlaku kepada Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh dan juga saudara dia Abdullah bin Jahsh. Jadi apa yang kita dapat baca daripada peristiwa yang berlaku ni, iaitu apa, Zainab binti Jahsh ini dia ni datang kepada Nabi SAW, dia riwayatnya ataupun dia ni dipinang tapi dia fikir bahawa pinangan itu adalah untuk Nabi SAW, untuk kahwin dengan Nabi. Jadi tiba-tiba bukannya berkahwin dengan Nabi, tetapi berkahwin dengan hamba kepada Nabi, iaitu Zaid bin Harithah. Jadi apabila dia tahu bahawa dia ni diminta oleh Nabi untuk dikahwinkan dengan Zaid bin Harithah, jadi dia tak nak, dia rasa macam tak nak, macam dia tak suka lah kan. Jadi apabila peristiwa ni berlaku, maka turunlah ayat ni. Selepas turunnya ayat ni, iaitu sepatutnya orang mukmin dan orang mukminah ni, apabila Allah Ta'ala menetapkan satu perkara ataupun Rasul menetapkan satu perkara, maka sepatutnya tak ada pilihan lagi untuk dia. Sepatutnya tak adalah dia kata tak nak dan sebagainya kan, bila Nabi minta kan. Jadi selepas daripada ayat ni, maka dia terima kan, dia tak nak. Sebab apa? Dia tak nak lagi menentang kan, sebab apa? Ini ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia terima, Alhamdulillah. Itu satu sebab nuzul lah. Satu sebab nuzul lagi, dia katakan bahawa ayat ini turun kepada seorang yang bernama Ummu Kulthum bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ummu Kulthum ini adalah perempuan, dia kata perempuan yang pertama yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah selepas daripada Hudaybiyah. Jadi dia telah, bila dia datang ke Madinah, maka dia datang berjumpa dengan Nabi SAW dan memberitahu bahawa dia nak berkahwin dengan Nabi SAW. Jadi dia ini masyhur dengan perempuan yang wahabat nafsaha lin Nabi SAW, iaitu perempuan yang menyerahkan dirinya untuk berkahwin dengan Nabi SAW. Tetapi Nabi enggan, tak mau. Jadi bila dia enggan tu, Nabi nak kahwin dengan orang lain kan, jadi maknanya lepas daripada tu, jadi pada dia pun dia tak suka, tak terima. Jadi dikatakan, maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini maknanya ialah itu hanyalah sebab nuzul tapi kita bukan melihat kepada sebab nuzul. Sebab apa? Sebab nuzul ini hanyalah panduan saja untuk kita memahamkan tentang ayat ini. Tapi ayat ini, kata Ibnu Katsir, adalah umum untuk semua keadaan, untuk panduan sebagai semua orang mukmin, orang mukminah. Maka dia tidak boleh sepatutnya, bila Allah tetapkan satu perkara, dia mesti terima benda tu kan. Sebab apa? Kita kena ada satu keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu lebih tahu daripada kita. Allah Ta'ala tahu apa yang tersembunyi, apa yang begini, apa yang begini kan. Manusia ni hanyalah boleh berfikir, tapi kotak pemikirannya sangat sempit kan. Jadi kita tengoklah bagaimana kan sifat orang mukminah kan di zaman Nabi SAW. Mereka ni kan, walaupun perasaan tu satu benda dan satu begini perasaan mereka, tetapi bila Allah Ta'ala tetapkan, mereka menolak perasaan tu. Inilah kehebatan para sahabat kan, kehebatan para sahabiah. Jadi mereka tu boleh tolak perasaan, boleh tolak ada dalam diri kan. Memang manusia ni ada kan, dia suka tak suka dan sebagainya kan. Tetapi apabila Allah Ta'ala tetapkan satu benda, satu perkara, maka dia akan terima. Itulah kehebatan para sahabat, sahabiah, yang ditunjukkan untuk menjadi panduan kepada kita kan, untuk menjadi, maknanya perkara ni boleh berlaku, iaitu apa? Kita boleh menolak perasaan, kita menolak apa yang kita tak setuju apabila kita rasai bahawa apa yang Allah Ta'ala tetapkan itu lebih baik. Jadi okey, insya-Allah. Jadi kalaulah perkara itu tak ada ketetapan daripada Allah, tak ada ketetapan daripada Rasul, itu terpulang pada kita kan, kita boleh pilih as long as benda itu tidak bersalah kan, tidak melanggar syarak. Jadi Allah Ta'ala kata selepas daripada itu, wa man ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, lawan Allah, tak yang dengar cakap Allah, maka dia sebenarnya telah sesat. Jadi itulah sebenarnya sesat, kesesatan yang nyata yang kita panggil sesat tu. Sesat di sini Allah Ta'ala kata
kita ada juga sekarang ni, pada hari ni kan ada ajaran sesat dan sebagainya, itu betul lah. Tapi maknanya kita kadang-kadang orang-orang yang menyanggahi Allah, tak nak terima apa yang Allah tetapkan, sebenarnya itu pun juga adalah salah satu daripada ajaran sesat. Jadi sebenarnya ramailah ajaran sesat pada hari ini kan, iaitu orang-orang yang tidak mahu mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dia telah sesat sebenarnya. Wa iz taqulu lil ladzina an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjak wattaqillah wa tukhfi fi nafsik mallahu mubdi wa takhsha Allah wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhshah falamma qada zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Ayat ni panjang sikit, tapi secara kesimpulan ni macam ni dia nak ceritanya dalam ayat ni. Ialah masalah isunya ialah tentang apa yang berlaku, masih lagi tentang peristiwa Zainab, peristiwa Zaid bin Harisah dan sebagainya. Jadi lepas daripada itu mereka kahwinlah Zainab ini dengan Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah ni adalah asalnya adalah hamba, kemudian dia telah dibebaskan oleh Nabi SAW. Selepas dibebaskan, maka dia telah dijadikan sebagai anak angkat. Jadi dia baiklah dengan Nabi SAW. Jadi tabiat ataupun praktis orang-orang di zaman jahiliah ni, sejak daripada memang sebelum daripada Islam ni, orang Arab ni, iaitu bagi mereka anak angkat tu macam anak sendirilah. Mereka tukar bin dan sebagainya kan. Jadi selepas daripada tu, maka apa yang dikahwini oleh anak angkat tu, maka itu dianggap sebagai menantu mereka lah kan. Jadi tak ada masalah. Jadi mana macam menantu. Jadi kalau isteri anak angkat tu, mereka tak boleh kahwin lah dengan anak tu kan. Jadi itu adalah adab dan satu tradisi yang diamalkan oleh orang-orang Arab sebelum daripada Islam lagi. Jadi selepas daripada ni, Allah Ta'ala nak tamatkan. Ada benda-benda sebenarnya dalam amalan-amalan kita lah kan, amalan-amalan masyarakat kita, amalan-amalan bangsa kita, kadang-kadang tu dia menjadi tradisi, dan dia telah, sedangkan benda tu sebenarnya adalah boleh ataupun tidak boleh dalam Islam kan. Tapi oleh kerana masyarakat tu mempraktikkan benda tu, praktik-praktik secara tradisi, menyebabkan orang kata benda tu adalah tidak boleh, orang kata adalah benda tu adalah boleh kan, sedangkan benda tu adalah tak boleh, ataupun sebaliknya benda tu tidak dipraktikkan. Dan kalau kita nak praktik jadi pelik kan, masyarakat akan tengok pelik kan, padahal benda tu adalah boleh dari segi syaratnya. Jadi untuk memecahkan benda ni kan, untuk memecahkan tradisi ni ataupun nak mengubah sesuatu hukum ni, kadang-kala kita ni tak boleh ubah dengan hanya berkata kan. Kita kata benda ni tak boleh, benda ni boleh kan. Kadang-kadang satu benda tu bila dia dah berakal umbi dalam satu masyarakat tu, susah kita nak ubah tu, kecuali dengan praktiknya. Jadi sebab itulah apa yang berlaku ini, iaitu dalam ayat yang ke-37 yang sedang kita baca ni, nak memberitahu kepada kita bahawa kan, kadang-kadang kita ni satu amalan itu untuk diubah mestilah melalui praktik. Jadi yang berlaku kepada Nabi ialah apa? Iaitu Nabi SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberitahu kepada Zaid bin Harisah ni supaya menceraikan ni Zainab. Dan selepas daripada menceraikan Zainab tu, setelah habis tempoh iddahnya semua, kemudian Nabi SAW berkahwin dengan Zainab. Jadi ada cerita-cerita yang mengarut lah sebenarnya yang berkaitan dengan apa ni, dengan ayat ini, iaitu yang mengarut, yang tak betul tu, yang memang bukan sekadar kita kata Israeliat, bukan Israeliat ni, tapi cerita yang memang diada-adakan untuk kadang-kadang untuk mengatakan Zainab tak bagus dan Nabi ada iaitu apa, dia kata Nabi pernah sekali melihat Zainab ni dan rupa-rupanya macam ni. Jadi sebenarnya cerita-cerita itulah cerita yang mengarut, yang tak betul. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini, iaitu apa, Allah Taala nak beritahu, Allah Taala buat satu-satu benda tu adalah kerana ada sebabnya. Jadi sebab itu dicerita di sini apa? Likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim, iaitu supaya, tujuannya adalah supaya Nabi supaya tidak menjadi satu masalah. Tak ada masalah apa, iaitu seseorang untuk berkahwin dengan bekas isteri kepada anak angkatnya. Sebab anak angkat tu sebenarnya dia macam kuat kan dalam masyarakat Arab. Jadi Allah Ta'ala nak hapuskan, nak ubahkan, iaitu anak angkat ni ialah tak ada apa-apa,
isteri dia ialah boleh dikahwini oleh ayah angkat tu setelah daripada bercerai dan setelahnya nak habis eddahnya. Jadi maknanya kat sini nak ubah tu Allah SWT buat pada Nabi. Jadi kita fikirlah kan maknanya bagaimana bagusnya kan, bagaimana hebatnya kan para sahabat lah, para sahabiah pada masa tu kan. Jadi maknanya mereka ni menurut kan, dan mereka telah menjadi satu, itulah kepada kita semua kan. Kalaulah mereka ini tidak wujud, jadi bagaimanakah hukum-hukum ini boleh wujud kan? Kalau mereka ni enggan dan sebagainya, bagaimana hukum-hukum ini boleh berlaku kan? Jadi Allah Ta'ala nak menjadikan sebenarnya sebagai satu batu-batu tanda kan dalam perjalanan hidup kita ni, supaya bila kita lihat tu, Masya Allah kan, hebatnya mereka, boleh ubah hati mereka, boleh korbankan perasaan mereka dan sebagainya. Jadi kerana hanya semata-mata kerana apa? Kerana untuk menjadi panduan kepada kita semua. Mereka dah tak ada semua, mereka dah pergi, tetapi yang ada ialah tinggalan-tinggalan mereka dalam bentuk hukum-hukum, pelaksanaan mereka terhadap hukum-hukum yang ditinggalkan ini menjadi itu kepada kita. Masya Allah. Kemudian seterusnya, makana ala nabi min harajin fima faradallahu lah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sepatutnya kan makana ala nabi, tidak ada pada nabi ini haraj fima faradallahu lah. Haraj ini maknanya perasaan tak suka ke, tak ada masalah. Maknanya apa yang Allah Ta'ala tetapkan, maka nabi akan ikut. Maka begitu juga sepatutnya panduan kepada kita, iaitu apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sepatutnya akan menjadi panduan kepada kita, akan kita ikut kan. Sunnatullahi fil lazina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran makdura. Seterusnya ialah kita lihat pula kepada ayat seterusnya, allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Ayat ini Allah Ta'ala sebutkan, dan mengikut setengah-setengah ulama tafsir, dia kata bahawa allazina yuballighuna risalatillah, orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Jadi ada setengah pendapat mengatakan ini adalah untuk nabi-nabi terdahulu kan. Tetapi setengah tafsir lagi menyebutkan bahawa sebenarnya ayat ini adalah general untuk siapa? Sama ada mereka ni nabi-nabi dan juga mereka ni bukan nabi-nabi, iaitu mereka kemungkinan ialah orang biasa, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW ataupun umat Nabi-Nabi terdahulu, tetapi mereka ini berusaha untuk menyampaikan risalah Allah Ta'ala ni, yuballighuna, iaitu menyampaikan risalatillah, risalah-risalah Allah ini. Kemudian sifat lagi itu yang pertama kan, sifat mereka ialah menyampaikan. Kemudian yang kedua, sifat mereka ialah apa? Wa yakhshawnahu, dan mereka takut pada Allah. Mereka menyampaikan, bukan mereka tak takut kepada Allah kan, maknanya bukanlah menjadi da'i dan sebagainya, tapi mereka ni sendiri tak amalkan, mereka ni tak takut pada Allah. Tak. Nombor satu, mereka menyampaikan. Yang kedua, mereka takut pada Allah. Yang ketiga, wala yakhshawna ahadan illallah, mereka ni tak takut siapa pun melainkan Allah Ta'ala saja dalam hati mereka. Cuma kalau kita kata kalau macam tu buatlah apa-apa, taklah. Kadang-kadang walaupun mereka ni memang takut pada Allah dan tak takut pada manusia, tapi kadang-kadang kita ni disuruh kan untuk mengelak daripada melakukan apa-apa yang mungkin boleh merosakkan nama kita, merosakkan nama pendakwah tu, merosakkan nama orang menyampaikan Islam. Jadi tujuan lain, tujuan tu kan untuk menyampaikan Islam juga kan. Kadang-kadang kita tak buat satu benda tu kan, contoh kan. Jadi maknanya kat sini ialah umat Islam ini orang-orang yang menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah Allah, kemudian sifat mereka takut kepada Allah. Kerana yang ketiga, mereka ni tidak takut melainkan kepada Allah Ta'ala saja, perasaan dalam hati mereka tu kan. Jadi wakafa billahi hasiba, Allah Ta'ala ajar mereka. Sebenarnya Allah Ta'ala puji mereka ni, puji mereka, iaitu mereka ini apalah orang-orang yang Allah Ta'ala yang respect lah, maknanya Allah Ta'ala beri penghormatan kepada mereka. Kemudian seterusnya ayat yang ke-40. Ayat 40 ni Allah SWT sebutkan tentang siapa Nabi ni, Muhammad ni siapa. Jadi dia nak ubahkan, Allah Ta'ala nak ubahkan mindset dalam orang Arab, mindset dalam dia, ataupun kita juga, iaitu apa? Allah Ta'ala kata makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nabi ni makana Muhammad ini aba ahadin, makana aba ahadin, dia bukan ayah kepada sesiapa pun lelaki di kalangan kamu.
hikmah Allah Ta'ala telah menjadikan semua anak-anak Nabi yang lelaki meninggal awal-awal lagi, kecil-kecil lagi kan, sama ada Ibrahim ke, sama ada Tahir ke, sama ada Qasim ke, sama Abdullah ke, semua itu meninggal masa kecil. Jadi sebab itulah tak ada lagi. Jadi sekarang ni orang kata tu Zaid adalah anak angkat. Jadi anak angkat dia bukan anak. Itu jadi nak tukar benda itu nak. Jadi banyaknya kan ayat-ayat yang kita kata Allah Ta'ala ni nak menafikan, nak menolak sebenarnya Zaid itu bukan anak Nabi. Zaid itu hanya anak angkat. Anak angkat berbeza dengan anak. Jadi Allah Ta'ala kata makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bukan ayah siapa-siapa. Maknanya tertolaklah dari segi mirasnya, dari segi mahramnya, dari segi dan sebagainya. Kemudian walakin, tapi dia ni Muhammad ni apa? Muhammad ni Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Dia adalah rasul, dia adalah penutup nabi-nabi. Jadi ada jugalah orang mengarutkan orang mengarutkan yang mengatakan apa dia? Dia kata Muhammad tu khataman nabiyyin, bukan khatamal mursalin. Adalah ni, ada orang ni. Jadi dalam internet sekarang banyak kan, iaitu ada ajaran sesat ni yang mengatakan bahawa Muhammad ni penutup nabi-nabi, khatam tu ialah penutup. Ada juga yang baca khatim, ejaan dia sama tapi baris lain. Kalau khatim tu maknanya cincin. Ada juga yang tu seperti mana Qadiani kan, ajaran Qadiani dia mengatakan bahawa dia kata Muhammad tu khatimin nabiyyin, dia ni cincin bukannya penutup. Pula ada satu grup lain pula dekat Amerika, orang Islam, asalnya orang Islam lah kan, dia katakan apa? Dia kata bahawa Muhammad ni khataman nabiyyin. Aku pula dia kata adalah khatamal mursalin. Pula dia pula mengaku jadi nabi kan, mengaku jadi rasul. Sebab Muhammad tu penutup nabi, aku penutup rasul, dia kata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, itu mengarut semua Allah Ta'ala kata ialah Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan ayah. Jadi yang penting tu maknanya bukan yang keturunan tu, tapi yang penting tu ialah apa sifat Nabi tu, apa kan, dia tu adalah Rasul, dia adalah Nabi. Jadi okey, kita sekarang tak bolehlah mendapat title tu kan, walaupun macam mana kita baik sekalipun, kita tak akan jadi Nabi, tak akan jadi Rasul kan, sebab itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita boleh yang dalam ayat tadi, iaitu apa? Allazina yuballighuna risalatillah, menyampaikan risalah Allah. Seterusnya ayat yang ke-41, ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira. Jadi ayat 41, 42 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang apakah tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang patut kita buat. Jadi Allah sebutkan pada kita sabbihu maknanya bertasbihlah, subhanallah bukratan wa asila. Minta maaf, ayat 41 dulu, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Maksud ingatan yang banyak tu maksudnya ialah bukanlah maknanya bertasbih banyak semata-mata, bukan maknanya daripada pagi sampai petang ada hari ni 10,000, esok 10,000, lusa 10,000, bukan hanya dengan lidah kan. Tapi uzkur ni dia boleh dua kan, boleh maknanya mesti merangkumi dua lah, iaitu yang pertamanya dengan lidah dan kemudian dengan hati, iaitu ingat pada Allah dengan hati. Jadi tapi kalau salah satu saja, mana salah satu saja hati lebih baik daripada mulut. Kalau salah satu maknanya mulut berzikir tapi hati lara ke hatinya, lupa kan, itu adalah yang kedua lah kan. Yang terbaik ialah dua-dua. Yang kedua terbaik itu yang pertama, yang kedua terbaik ialah dengan hati walaupun mulut tak sebut. Yang ketiga ialah mulut saja, yang keempat tak semua, itu paling teruk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya wahai orang yang beriman. Jadi tanggungjawab orang beriman juga di samping sembahyang, di samping puasa, di samping zakat, di samping buat kerja amal-amal Islam dan sebagainya, maka Allah Ta'ala sebutkan, wahai orang beriman, ingatlah pada Allah dengan hati dan lidah kamu, zikran katsira, dengan ingatan yang banyak. Dan kemudian tu yang pertama, zikrullah tu merangkumi semua sekali lah kan. Ingat pada Allah tu, ingat pada Allah macam mana kekuasaan Allah ke, menyebut nama Allah ke, la ilaha illallah ke, dan semacam-macam lagi. Kemudian yang kedua, sabbihuhu,
bertasbihlah kamu kepada Allah, itu subhanallah bukratan wa asila. Maknanya tak cukup pada waktu pagi saja kan, waktu petang juga maknanya tak cukuplah satu waktu, tapi bila sebut bukratan wa asila tu maknanya pagi dan petang, maknanya pada setiap waktu sepatutnya. Kemudian huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala sebutkan dia pula, bahagian dia pula kan. Allah Ta'ala ni dia kata dia yusalli alaikum, maknanya bersalawat ke atas kamu ni bukanlah maknanya bersalawat tu Allahumma salli ala, bukan, tapi bersalawat kepada kamu maknanya memberi keampunan kepada kita orang beriman kan. Jadi Allah Ta'ala memberi pahala kepada kita, tu lah. Jadi dia kalau bersalawat kepada Nabi dia lain, bersalawat kepada orang lain, walaupun perkataan tu sama kan, tapi kita bersalawat, kalau bersalawat pada Nabi lah kan, kita kan biasanya kan. Jadi huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, Allah Ta'ala kemudian malaikat juga liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, Allah Ta'ala keluarkan kamu ni daripada zulumat jahiliyah, zulumat jahat, zulumat berperangai tak elok kan, Allah Ta'ala keluarkan kita, Masya Allah kan. Jadi kita akhirnya dapat keluar lah, akhirnya kita dapat keluarkan kita kan, dulu kita teruk kan contoh kan, ataupun kita lepas ni akan jadi lebih baik insyaAllah kan. Itu Allah Ta'ala keluarkan kita daripada zulumat kegelapan kepada cahaya, dan kemudian wa kana bil mu'minina rahima, Allah Ta'ala ni sangat sayang kepada orang mukmin, sangat kasih kepada orang mukmin. Jadi Allah Ta'ala, kita ingatkan kalau Allah Ta'ala sayang pada kita, kenapa kita ni tidak sayang kepada diri kita? Sepatutnya kita lebih sayang lagi, takut maksudnya ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala sayang pada kita, sepatutnya kita menyambutkan. Allah Ta'ala suruh kita berzikir, Allah Ta'ala minta kepada kita bertasbih pagi dan petang kan. Jadi insyaAllah kita ada ma'thurat, kita ada macam-macam sekalian insyaAllah yang boleh kita ni jadi basahkan orang kata lidah kita ni dengan zikrullah insyaAllah. Bila zikir Allah dengan hati dan dengan mulut, Masya Allah kan, insyaAllah kita akan terpelihara daripada dosa, maksiat dan sebagainya insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.